Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pencerahan untuk teman-teman yang berkesempatan bersama dengan saya. Apa khabar anda semua? Doa saya agar anda sihat walafiat. Apa khabar saudara Waran SP, Sungai Petani kot, Puan Arbi Hashim, saudara Asyaka, itu juga Nizam, Salmi, ayam goreng. Ayam goreng join katanya. Saudara Waalaikumsalam ya saudara Aisyah. Khabar kino saudara Syah Ibrahim. Saudara Raja Kamal, Raja Bazian, apa khabarku? Moga sihat. Petang-petang ini hari hujung minggu ya saudara. Saudara Alias Muhammad. Jadi Raja Kamal, Raja Bazian, saya harap berehat bersama dengan family, dengan cucu ya saudara. Itu juga saudara Izzuddin Uzin dari Pulau Pinang. Katanya petang-petang ni dia makan cuaca panas tapi dia minum petang bersama dengan goreng pisang. Alhamdulillah rezeki saudara begitu. Ya saudara Syah Ibrahim, kadang-kadang kita ni tak menentu rezeki. Ada yang baik, ada yang sedap, ada yang level kayangan. Malahan kalau marhain tu saudara minum TO je lah. Ya Puan Rubiah Husin, apa khabar? Puan minum petang ni apa juadahnya? Puan Selama Yusof dari Kuala Pilah, cuaca petang ni panas. Tapi siang tadi, pagi tadi katanya mendung dan hujan gerimis. Gerimis yang tidak diundang. Gerimis mengundang, gerimis tidak diundang kerana tiba-tiba panas balik. Keadaannya saudara Jafar Lala, saudara Amirul Aqiyah. Saya Puan Selama Yusof, berhati-hati dalam panas-panas begini, banyakkan minum air panas suam ya. Saudara Puan Selama Yusof dari Kuala Pilah saudara. Saudara Syah Ibrahim, saudara Abdullah Hamid, salam dari Kuantan. Cuaca katanya beransur mendung. Alhamdulillah. Kalau beransur mendung, jangan hujan lebat sudahlah saudara, sebab musim-musim sekarang ni tak menentu. Panas, tiba-tiba mendung. Bila mendung berarak, mendung si mega mendung, akhirnya hujan. Itu yang kita takut saudara. Apa khabar Tuan Abdul Rahman, Tuan Ismail, selamat petang. Tuan Abdul Rahman rasa tak silap saya dari Terengganu ataupun Terengganu. Apa khabar orang Terengganu? Saya berhasrat untuk ke Terengganu nanti tuan. Kalau ada rezeki boleh kita berjumpa di sana. Saudara Din Lindat, apa khabar sahabat? Rogayah Mamat. Begitu juga saudara Ramli, saudara Azlan, saudara Jahya Japri. Bagaimana kawasan tempat anda hari ini? Anda minum apa? Zamir, saudara Paul Maresh, saudara Aidil Z. Sendayan dari pagi hujan, tapi sekarang dah berhenti. Alhamdulillah. Itu di Sendayan Negeri Sembilan. Musim-musim dekat Pilihan Raya ni hujan juga. Di saudara Wan M. Bakri katanya tempatnya di mana tu saudara? Tempat beliau itu katanya cuaca mendung. Kawasan beliau. Apa cerita sore ni? Sore ni saya nak cerita tentang kuih muih, dan kalau sempat kita cerita pasal sesuatu perakam bisu yang menceritakan 1000 makna saudara. Ya, saudara Syamsul Anwar, apa khabar? Alhamdulillah, nampak gayanya di Puchong. Saudara Syamsul Anwar dari Puchong, dia makan kerang rebus. Puchong kerang rebus cicah je. Alhamdulillah. Dulu kegemaran saya waktu masa muda-muda, waktu saya menjadi wartawan hiburan dulu, itulah makanan kegemaran kami. Tapi waktu petang lah macam sekarang, pukul 5, pukul 6. Saudara Rafiq Kelapa Muda. Saudara Syamsul Anwar daripada Puchong. Saya selalu makan dengan Datuk Isok Aslam, Alayaran Husin Abu Basan, Badul, saudara Daud Kilau. Kita makan di Coket. Petang-petang itu kita makan kerang rebus. Itu makanan mewah tu saudara. Rafiq Kelapa Muda hadir dari Simpang Renggam. Mendung katanya. Hujan tak jadi. Saudara Dayang Selha dari Putrajaya. Selamat petang. Cik Mat Mohaini dari Taiping Perak. Begitu juga saudara Zafil. Saudara Lim Kim Lung, apa khabar saudara? Baik saudara, kita berbicara hari ini hari Ahad saudara. Yang mana yang sempat saya santun. Yang tak sampai santun ni jangan marah saudara. Itu keadaannya, naluri kehidupan kita ni ada waktunya. Okey, Ion Skyrock, selamat petang. Hari ini saudara tanggal 23 Julai. 23 Julai, beberapa hari lagi dah sekarang ni. Juga hari ini saudara adalah merupakan hari lahir Datuk Seri Najib. Walaupun beliau berada di penjara, tapi hari ini adalah hari ulang tahun kelahirannya. Ya saudara Edi Tahir,
Waalaikumsalam. Dia kata Proton Pre 2, Vespa, RXZ dan siapa-siapa saja yang punya kenderaan. Saudara Edi Tahir dia kirim salam kepada Proton, kepada Pre 2, kepada Vespa. Kalau Edi Tahir macam-macam lah, saudara. Saudara user datang Kelantan boleh makan kepala orang. Terkejut saya. Siapa tu saudara? Jangan kasar-kasar, tak baik. Kita makanlah kuih-kuih muih, ya saudara. Bingo, ya saudara user. Dia tak sebut nama pun. Sebab itu kadang-kadang ni, saudara Ruben Husin, apa khabar? Sepatutnya anda sebut nama supaya senang. Ya, Puan Azizah, saudara Yaya Ismail. Jadi anda masuk dalam wall saya ni tanpa nama. Yang ada nombor 104274295565. Datang Kelantan, boleh makan kepala orang. Astaghfirullahalazim. Jangan begitu, saudara. Saudara apa? Ni kuih koci pula tu. Siapa pula yang datang ni? Kojek List. Selamat. Saya agak kalau tuan-tuan. Saudara B. Chun Swan. Terima kasih saudara hadir petang-petang begini. Saudara Maksum, Bukit Mertajam. Saya mengharapkan kalau boleh kita berterus terang. Tak ada apa yang rahsia sama kita. Sebut nama dan tinggal di mana. Untuk kita berkenalan. Sebab ruangan ini, saudara Kojek Fitz, ya, memang saya sediakan untuk anda. Untuk kita sama saling berkomunikasi. Saudara Edi Tahir kata, sudi juga mesin kelapa menjawab salam. Edi Tahir. Saudara Muhammad Amin, apa khabar? Saudara Muhammad Amin, mahu saya live, saya minta maaf. Saya tak mampu. Saya tak reti. Selalu kawan-kawan minta live bersama. Saya tak reti. Nantilah kalau ada waktunya, kalau ada rezeki, saya ada studio nanti, boleh kita live bersama. Tak ada masalah. Sekarang tak boleh, saudara. Sekarang ni kalau saya sentuh mana-mana, nak buat macam mana nanti hilang. Terputus. Lagi kelang kabut saya, saudara. Ruben Husin, apa khabar? Dia kata, Puan Ruben Husin dia ucapkan selamat petang pada Encik Lim. Ini salah satu medium ni, dia kata some comment in this live were filtered to protect the community experience. Betul, saudara. Sebab itu ada juga notifikasi daripada pembekal atau masyarakat yang menyediakan laman saya ni. Sebab itu saya kata saudara berhati-hati. Saudara Namrong, nak bergurau pun agak-agak lah. Tak pernah ada masuk Kelantan makan kepala orang. Itulah saudara Namrong. Keadaannya kita ni, saya tak tahulah. Balik, saudara. Kita bercerita lah kita nak makan apa, saudara. Sebab saya petang-petang begini, antara kuih macam saya kata semalam lah. Kegemaran saya kuih lemping. Kuih lemping kelapa tu dicecah dengan gula merah. Adik saya dia suka kopi, letak gula, lepas tu dia jadi cecahan untuk kuih lemping, saudara. Kuih lemping kelapa parut, ya saudara. Dan kadang-kadang ada waktu petang-petang begini saya alangkah sedapnya kalau dapat. Ya saudara Lee Harun, kita makan kuih jala. Kuih jala ni warna kekuning-kuningan terbayang di mata saya, saudara. Kuih jala ni lebih sedap lagi kalau kita makan dengan serawa durian. Sekarang ni musim durian. Jadi kuih jala durian. Ataupun setengah orang dia pakai kari ayam. Kari ayam, kalau saya makan kari ayam tu saya makan kentangnya je. Ayam ikut dagingnya kurang. Kari tu untuk cecah. Kuih yang saya katakan kuih jala. Puan Nur Hayati, Waalaikumsalam. Semoga kita semua dalam rahmat Allah daripada Kelantan, ya Puan Nur Hayati. Saudara Lili Harun, Waalaikumsalam. Saudara Abu Hassan. Dia kata nampak macam orang muda. Macam mana mudanya? Tak nampak ada putih-putih. Kalau saya buka topi terkejut, ada lari semua, saudara. Saudara Tak Nanah dia kata cucuk cempedak. Alhamdulillah. Aduh, sedapnya. Tapi sekarang saudara, cempedak mahal betul. Saya pun terkejut. Hari tu saya bertanya sebutir. Untuk sebutir cucuk cempedak sudah harga RM1, saudara. Saudara Edi Kahir dia kata, kuih sedap makan selepas kita menjala. Ini kuih jala lah tu Edi Kahir. Dan harga kuih goreng cempedak RM1 sebutir, saudara. Bila saya tanya dekat yang penjual tu, macam mana harganya? Dia kata satu set. Satu set berapa ringgit? Satu set dia kata RM5. Saya tengok dalam tu 5 ketul saja. 5 butir goreng cempedak. Mahal lah saya kata. Saudara Hasan Asy'ari dia kata jiwa muda. Alhamdulillah, terima kasih. Saudara Syaka makan cucuk jagung. Cucuk jagung tu kita campur dengan tepung lah, tak gitu. Saudara Izrin lemping cecah dengan sambal tumis ikan bilis. Bukan lepang ke saudara? Lemping, saudara. Saudara Zakir Hashim, cempedak goreng 7 ketul RM10. Betul, saudara.
Itu yang saya katakan, sekarang ni sudah satu butir, satu ketul, dah RM1 lah rasanya harganya. Saudara Muhammad Azman, isi cepedak je, yang nipis. Alohai. Saudara Abdul Rahman. Abdul Rahman daripada Johor Bahru. Saya kalau cepedak ni saudara, tak nenah, dia kata betul, seolah RM1. Saya kalau cepedak ni sebenarnya, goreng tu boleh lah, tapi saya lebih suka makan biji cepedak. Biji cepedak ni kita rebus, jadi macam kacang, sedap. Kata Izzuddin Uzin, dia kata itu hari saya beli sebutir sebiji durian cepedak pun dah harga RM35, dah mahal lah sekarang. Namrong, kuih jala sedap dimakan dengan kari kaki ayam. Itu yang saya kata semalam, saya tak boleh nak makan kalau kari kaki ayam, tengok kaki ayam tu terus tak jadi makan. Saudara John Lim, tak nak, kita betul lah sekarang ni harga goreng cepedak sampai RM1 seulas. Saya kata itu bagi saya lah, itu harga yang melampau lah. Kalau nak untung pun boleh untung lah. Jadi Saudara Haji Makmur Yusri Tajri, dia kata, bagi saya lah, kalau nak berniaga tu boleh berniaga, tapi kalau harga melampau sampai warga kita tak dapat nak makan sedapnya, enaknya harga ini goreng cepedak. Dan buah cepedak ni bukan ada naik harga pun saudara. Turun adalah turun dari pokok tu. Saya tak tahu kenapa harga durian, harga cepedak, malahan harga nangka boleh naik. Saya tak tahu. Saudara Maksu daripada Bersih Bentajan, nasib baik saya ada pokok cepedak sendiri. Alhamdulillah. Saudara Muhammad Azman Man, biji cepedak rebus, malam boleh melawan buang air kecil, buang air ya, pumpat je semua macam betul saya. Saya ingat lagi. Dan sebab dulu Allahyarhamah ibu saya, dia suka menganyam sarung cepedak yang dia anyam daripada daun bertam. Saudara Firdaus Kaish, dia kata buah-buahan memang mahal sangat sekarang ni. Tak tahu. Mungkin peniaga nak seimbang untuk pendapatan mereka. Ya, akhirnya pembeli semakin berkurangan. Ya, kenapa saya heran? Kenapa harga buah-buahan boleh mahal sekarang? Ini kalaulah kata barang macam beras, gula dan sebagainya, itu barang import, ada cukainya. Masakan buah-buahan ada cukainya. Di sini saya katakan kadang-kadang sikap peniaga yang berniaga yang saya rasa lah akhirnya rakyat marah. Yang mereka marah bukan marah pada peniaga, marah pada kerajaan. Yang kerajaan tidak mempunyai komunikasi ataupun hubungan dengan peniaga-peniaga buah-buahan. Rakyat biasa makan cepedak, walau makan cendedak. Jangan cakap politik, malam nanti 9.30. Sebab itu Medan K dia kata beli sebiji RM10, isinya cuma 10 ulas. Itu keadaan saudara. Saya hairan bagaimana cepedak, nangka, durian, mangga, kenapa harga-harga itu malahan saudara, buah jambu batu, jambu air pun dah mahal. Saudara Selamat Yusof buat cucuk kodok kelapa pandan, letak air, sekali rasanya sedap, lembut dan wangi bau pandan ya. Saudara Selamat Yusof dia kata cucuk kodok kelapa, pucuk kodok kelapa pandan, letak air dan sekali rasanya sedap, sebab lembut dan bau wangi daun pandan. Saya kadang-kadang bukanlah saya nak mengajak kita memboikot, tapi saya rasa sikap peniaga lah. Saudara Abu Hasan Asy'ari, dia tanya pernah tak makan gering rebus cicah kelapa parut dengan gula merah? Tak pernah. Saya memang sebenarnya sejak dari kecil saya tidak dididik oleh almarhum ibu saya makan ulam-ulaman yang berbau, jering, petai, malahan tempoyak pun saya tak. Cuma sekarang ni, usia sekarang ni barulah saya tahu sedap juga makan ikan patin tempoyak. Itu sajalah saudara. Saya tak reti makan benda-benda yang berbau. Begitu juga apa lagi tu, buah kerdas. Tak reti saya. Saudara Muhammad Yusof, Muhammad Yusof Abang Cu, dia kata bahawa peniaga merupakan punca naik harga. Itu sebenar-benarnya. Yang ini di luar kawalan. Kita nak marah pada kerajaan pun tak boleh. Kalau benda itu kawalan Kementerian Perdagangan, menteri kita mengamuk dalam menterinya. Tapi sekarang saya tak tahulah saudara, kenapa harga. Malahan buah-buah betik, buah itu macam buah temikai. Bila sampai musim bulan puasa saudara, sampai sebiji buah temikai sampai RM20, RM25. Sedangkan zaman saya dulu saudara, RM1.20 je. Dan akhirnya bila rakyat tidak membeli buah temikai, berlonggok-longgoklah temikai yang ada di Kuantan itu. Saya rasa itu keadaannya. Sebenarnya saya isuk betul, peniaga lah punca kenaikan harga. Saudara Muhammad Azman dia kata buah geduak, gigi dah reput, genong aje lah. Saya tak reti makan buah geduak.
Saudara. Bagi saya lah, kalau macam harga apa ini nenas pun sekarang RM8 sebutir. Saya pun terkejut. Ini bukan harga-harga yang dikawal. Kalau gula, tepung, susu, beras, okeylah. Ikan pun kita marah juga saudara. Kalau ikan lokal ni lagi mahal. Ikan kembung sampai RM20. Kenapa jadi begitu? Ini persoalan yang harus dikaji, yang saya rasa elok dibincangkan dalam segmen ini politik. Malam-malam saya, kalau boleh saudara hantar kiriman, boleh kita berbicara soal itu. Balon sikit lah saudara. Sepatutnya Abang Mat Sabu kena fikir juga. Saudara Abdul Wahid, Abdul Karim, apa khabar saudara? Saudara Muhammad, kampung saya dulu ada orang ambil cempedak di kawasan Kubu. Sedihnya isi cempedak jadi biru. Tak tahulah saya. Lamrong tempat saya nanas sampai RM5 sekilo. Saudara, itu keadaan. Kalau macam mana buah-buahan ini dijual dengan harga yang mahal? Kenapa jadi begitu? Ini persoalan yang harus kita fikirkan bersama petang-petang begini saudara. Apakah kita harus sampai ke peringkat memboikot? Tak sepatutnya. Dan siapa yang harus mengawal harga buah-buahan? Sebab ini mencakupi tentang makanan rakyat. Tentulah orang kita. Secara sah dia kata harga naik kerana broker lah. Kenapa kerajaan tak tackle masalah? Ini yang saya katakan tadi secara sas. Bagaimana kerajaan, pihak pimpinan negara nak menyelesaikan masalah ini? Sebab buah-buahan itu datang dari ladang. Dan nak diletakkan harga nanti mengamuk pula. Ini masalah saudara. Saudara Hashim Diran, ya. Puan Cik Nolia, apa khabar? Saya merasakan bahawa kalau kerajaan nak campur tangan, tak adil. Sebab dia kata ini baja aku, pokok aku, tanah aku pun sukalah. Itu masalah pula nanti. Ini masalah. Saya rasa di sini letaknya, pentingnya kita sebagai pembeli meletakkan harga yang sepatutnya. Janganlah kita minta macam buah cempedak sekarang ni. Takkanlah kita minta dengan harga 50 sen sebutir. Patut-patutlah. Tapi kalau sampai RM10, macam buah ini, Saudara Eddie Tahir, dia kata gulai cempedak sedap. Memanglah gulai cempedak tu dia punya, bukan gulai cempedak, nangka, petik nangka tu baru sedap. Dia rasa pun mahal juga dah jadi sayur. Saya hairan, macam contoh juga macam kelapa muda. Air kelapa muda sebutir RM5. Memang ini adalah untuk meningkatkan pendapatan petani. Tapi kalau harga yang terlampau, akhirnya warga tak dapatlah nak membeli. Bila tak membeli, tentulah harga itu akan jatuh. Saudara-saudara lihat, ini masalah yang saya lihat. Contoh lagi, macam goreng pisang. Betul, Cik Mat Mohaimin, saya setuju. Baja pun dah naik harga, itu mesti. Saudara Pelim, goreng buah sukun. Masalah sekarang saya lihat, mereka yang menjual goreng sukun, saudara Lim, goreng pisang, saudara Kamarudin Osman. Terima kasih daripada Kuala Pilah, Negeri Sembilan. Saya melihat bahawa kadang-kadang mereka yang menjual goreng pisang, contoh, pisang tu dipotong, dibelah sampai 4 sebutir pisang. Nipis sangat. Akhirnya kita tak makan pisang, kita makan tepung. Begitu juga kalau kita makan goreng keledek. Punyalah nipis macam senipis helaian wang. Kalau duit RM1 tu saja, begitulah. Kita beli minta RM3, bagilah 5 keping. Kalau 5 keping RM3, artinya 60 sen. Kalau mau dikira, saudara, sebab itu sekarang jaranglah saya nak beli goreng pisang ke, goreng keledek, ataupun goreng buah sukun, saudara Lim. Dah jadi mahal tak menentu. Saudara Jijak Abdul Razak, dia kata selamat Satu Malaysia Madani. Saudara, ini keadaannya saya merasakan di mana perlu dicari. Kita harus mencari satu penyelesaian agar warga kita dapat menikmati negara makmur. Memang bukan kita nak mengurangkan pendapatan petani, tidak. Ataupun peniaga, goreng pisang dan sebagainya. Saudara Eddie Tahir kata, cempedak madu sedap makan sampai juling macam orang sebelah. Itu kalau bermadu. Cempedak madu ni dia cempedak campuran dengan nangka. Jadi isinya besar. Dan saya merasakan buah cempedak ni pun bukan besar mana pun. Saudara, memanglah baunya, aroma cempedak itu memanglah menarik kita untuk merasa seronoklah nak makan, sedap saudara, terasa-rasa. Tetapi kalau mahal sangat, ya Pak Su Negeri Sembilan dia kata betul lah. Bagaimana ini buah cempedak, goreng cempedak sampai RM1. Saudara Ibrahim Ismail dia kata harga barang mentah naik. Saya tak nampak harga, sebab untuk goreng ini cempedak tu hanya diperlukan minyak masak, yang ada juga minyak subsidi RM1.20 satu kampit.
Dan tepung tak naik. Saudara property tak baik itu, jangan sebut itu saudara Zaman. Ini dia kata Zaman, saya tak mau cerita politik. Tetapi saya melihat bahawa inilah letaknya, kita harus bekerjasama lah antara pembeli dan juga peniaga. Usahakanlah supaya barang tak kurang. Saudara Harun Moiftal dia kata, kami di Singapura begitu juga. Siapa jual mahal, jadi kuranglah kami nak langgan. Itu warga di Singapura, mereka ambil sikap begitu. Kalau mahal kan, saudara Muhammad Azmi, Waalaikumsalam, terima kasih sharing. Dan saudara Reflesia Himalaya, dia kata di Bangi RM6 dapat 8 ketul cempedak goreng. Itu murah sikit lah nampaknya. Kalau 8 ketul RM6, berarti seketul berapa ya? Seketul dalam 7 kali 6. Kalau RM6, 8 ketul. Kalau RM1, RM6 dan 50 sen. 50 sen, 56, 58, RM44. Dalam 70 sen lah gamak saya. Untuk RM6 dapat 8 ketul. Saudara Ibrahim Ismail dia kata barang mentah naik. Saya tak nampak harga barang mentah yang naik. Macam mana nak kata barang mentah naik? Nak dikaitkan dengan kenaikan harga barang mentah, goreng pisang, goreng keladi, goreng keledek. Saya rasa ubi keledek mana naiknya saya? Ubi kayu mana naiknya? Sukun mana naiknya? Cuma saya kata sikap lah, kadang-kadang sikap peniaga. Macam mana kata sahabat kita, saudara Raffesia, saudara Harun Moif. Dia kata kalau di Singapura, kalau harga mahal, dia macam bukan boykot lah. Saya rasa begini, sewajarnya mereka jujur. Semalam saya dah catakan, kalau nak buat berniaga, buat betul-betul, orang ramai datang, tak ada masalah. Berniaga ni, kalau kita berniaga dengan harga mahal, akhirnya orang boykot, kita juga yang rugi, tak ada pembeli. Saya semalam mencadangkan, saya kata buat satu kawasan atau satu kedai. Tapi janganlah ramai-ramai, banyak pula kedai begitu. Mungkin dalam satu kawasan, satu daerah, kedai makanan tradisi. Sama ada kalau makanan nasi tu, makanan nasi tradisi. Macam-macam, goreng. Tapi janganlah pula kita masukkan ikan nasi goreng Pattaya lah, goreng Amerika. Tak sendiri, saudara. Saudara Tahir apa tu, saudara, bagi cepedak ke bu. Dan nasi tu biarlah macam sup ikan, sambal belacannya. Sambal belacan tu macam ada bekalan sambal belacan bacang, sambal belacan kuinin. Saudara, kepelbagaian. Termasuk ada pula dia punya untuk makan nasi lah saudara, ikan goreng. Kemudian banyak ini jenis-jenis lauk pauk yang tradisional. Bukan kita ambil daripada barat, saudara. Dan saya rasa kalau itu kedai makan. Saudara, macam saya lihat macam di Kaum Baru, tapi mahal sangat, saudara. Kalau di Kaum Baru tu ada satu sebuah kedai. Kedai tu air ni ikan air tawar. Kalau masuk tu, kalau duit tak ada RM400, RM500, susah lah. Takut nak masuk, saudara. Macam kata Datuk Lokman Adam, 1,000 lebih. Makan ikan patin dan sebagainya. Itu di Kaum Baru. Itu saya rasa kalau mahal sangat. Tapi kalau disediakan makanan untuk makanan tradisi orang Melayu kita. Begitu juga kuih muih. Saya ingat untuk kuih, kedai 1,000 tradisional kata. Kedai kuih, kedai 1,000 jenis kuih tradisional. Letak kat situ papan. Orang pun datang beli. Kuih cekodok ada, kuih ketayap ada, kuih bingka ada, lepak pisang. Letak hidup. Saya ingat sampai ke malam orang datang, saudara. Saudara Pak Su, harga di Giant tepung gandum cap sauh RM2.29 RM9 saja. Harga tepung kawalan, harga gula tak kawalan. Kalau macam goreng cepedak tadi saya katakan, tak ada pun menggunakan gula. Harga minyak kawalan. Ini bagi saya lah. Saudara Edi Tahir kata, Ramzul tak ada petang ni, jadi dia jolok cepedak di luar pagar lah tu. Saya merasakan, saudara Lim, jual mahal pun dapat sambutan yang menggalakkan, maka peniaga pun pakai hitam sajalah. Itu keadaannya, saudara. Jangan, kalau kita, ini dia datangnya perasaan tamak ataupun haloba. Tapi orang datang sekali sajalah. Kalau mereka berniaga betul-betul, saya tidak yakin yang benda itu tak boleh menjadi kehidupan yang maju. Orang kata di Malaysia ni makmur, saudara. Jual belacan pun orang datang, orang cari. Saudara Harun, dia kata ada kedai yang berjualan harga tak mahal. Kualiti dia orang jaga. Jadi pelanggan beratur. Betul, saudara Harun. Dari Singapura.
Pak Sungai Sembilan sebenarnya peniaga nak holiday overseas tiap-tiap tahun. Itu keadaan saya rasalah sikap. Dan sebab itu, dalam keadaan sekarang ni saya berserulah pada teman-teman yang menjalankan perniagaan. Bukanlah kita nak memendekkan rezeki. Puan Hamidah Ahmad, apa khabar? Jadi bagi saya macam kata Lim lah. Kalau jual mahal, kalau dapat sambutan yang menggalakkan, maka peniaga pun pakai hentam saya lah. Itu keadaan, jangan begitu. Saudara Taram Shah, kawan ada di Kuantan, dia datang tengok Bisan tak sihat. Oh, moga Bisan saudara sihat walafiat lah, saudara sembuh, saudara. Di Kuantan. Tapi bagi saya lah, saudara, kalau kita jualan, harganya berpatutan, orang ramai. Macam di dekat kawasan rumah saya ni, saudara, saya melihat sampai harga mi rebus pun sampai harga RM8, saya tak patut lah. Tapi kalau RM6 tu okey lah. Saya tak tahu kenapa barang dinaikkan sebegitu. Dan saya rasa lah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Haiwan Pengguna ni, mereka juga harus mencari satu mekanisme macam mana nak menjaga harga barangan. Macam saya bagi tahu saudara, dulu masa saya di Kota London, makanan kegemaran saya ialah itu aja nak makan lain seriau, takut makan daging dan sebagainya. Jadi saya suka makan kebab. Kebab dulu satu slope itu kebabnya RM1, £1.20. Lebih kurang RM1.20. Memanglah kalau kita convertkan pada duit Malaysia, mahal lah. Waktu itu RM6, RM10, RM6.20. Mahal lah. Jadinya saya RM7 lebih lah untuk satu kebab. Tetapi saya nak menyatakan, itu sekitar tahun 82, 83, 84. Saudara, harga kebab £1.20. Harganya sekarang masih lagi £1.50. Jadi kenaikannya dalam 20-30p saja, 30 pence. Dia tak mahal mana kenaikannya. Tapi kita di sini melampau-lampau kenaikannya. Itu yang saya heran. Saudara Fazli nak tanya, macam mi rebus Sanusi dengan Mukris rebut jawatan. Itu malam nanti saudara. Ingat mi rebus apa dia tu? Soal mi rebus, boleh cerita mi rebus. Nak tanya pasal politik, malam saudara. Malam boleh, saudara Fazli boleh tanya. Malam pukul 9.30 kita bercakap soal politik. Siang ni kita cerita pasal bagaimana sukarnya harga kuih muih mahal. Tetapi hairan saya, tidak berlaku pula kuih bengkang, kuih ketayap, tak ada naik harganya pula. RM3 boleh. Ini yang saya menimbulkan persoalan. Sedangkan nak menyediakan kuih macam kuih ketayap, perlu beli kelapa, perlu ada beli gula, gula merah, perlu tepung. Itu memanglah. Tetapi harga barang kawalan lah. Cuma, okey Swazi, cuma kenapa harga-harga yang dia punya asas untuk kuih muih itu tak mahal sebenarnya, tapi dinaikkan harga. Dan kenapa harga buah-buahan boleh naik? Harga kelapa muda RM5 sebutir. Jadi kesannya orang semua belum-belum menurunkan kelapa muda. Dan akhirnya besok kita tak ada buat kelapa, terpaksalah kita import dari negara Indonesia. Sekarang ni pun. Puan Hamidah, ya saudara? Yes, saya dulu selalu makan kebab. Jadi dia kata boleh debab lah tu. Tak ada, saya makanan kemah saya makan kebab lah. Sebab di sana yang saya rasa yakin untuk makan daging, tentu daging halal, kebab lah yang jual tu daripada Arab. Tak tahulah kalau Yahudi yang jual, tak tahulah pula saudara. Saudara Firdaus, dia kata harga sardin boleh mahal. Itu keadaan juga satu persoalan. Sebab saya tengok sampai RM8.90. Ada pula dalam tu dia tulis sampai RM13. Ini harga barang makanan pun saya rasa kawalan ini tak... saya tak tahulah saudara, bagaimana kawalan barang makanan, sebab ini menyentuh soal kehidupan rakyat. Saudara Lahian, saudara Asyaka, dia kata sewa tapak berniaga mungkin mahal. Saya tidak yakin, sebab mereka berniaga juga kadang-kadang tepi jalan je. Bagaimana pula ada sewanya? Dan saya kalau majlis bandaran mengganggu peniaga-peniaga kita, memunggah ini gerai-gerai mereka, saya akan marah. Sedangkan kalau jualan di tepi jalan, saya tak nampak mahalnya. Mana ada sewa situ? Kalaupun pasar macam food court, murah saja. Betul saudara Rabuddin Pasarat, sekarang ni roti John pun dah sampai RM8. Kalau roti John tu roti Perancis lah, roti panjang. Saya tak tahu berapa. Itu mungkin ada dia punya elemen-elemen harga roti tu yang mahal. Dan juga telur. Itulah roti John.
Mungkinlah sebab nak gunakan pakai apa mentega dan sebagainya, ada mayonis, bahan-bahan digunakan mungkin, tapi saya RM8 pun dah mahal sangatlah. Ya saudara Ghazi Kadir, bagi saya lah keadaan mereka yang menaikkan harga. Sebenarnya saya nak cerita juga pasal roti macam roti Perancis. Saya suka makan roti Perancis. Bukan dari Perancis saja, roti Perancis dia ada panjang dan dia keras di luar. Orang Singapura tahu. Muhammad Azmi dia cerita cikgu KF Yap. Alhamdulillah. Dan apa ini roti Perancis ni sebenarnya kita makan yang memang sedap kalau kita makan dengan sup tulang merah. Dia sup tulang merah tu sebenarnya saudara, dia bukan macam sup kita sup biasa tu saudara, tidak. Sup tulang merah ini adalah dia macam tulang dia buat mesti tulang kambing. Kalau yang sedapnya tu kalau kaki apa dia punya tulang kambing ada som-somnya itulah. Syahid Nur dia kata burger pun dah naik harga. Di Johor Bahru ni pulut panggang pun sampai RM5. RM5, panjang 4 inci saja. Itu keadaan. Kenapa begitu? Saya hairan. Ini kenaikan harga ni saya rasa mungkin mereka suka-suka menaikkannya. Tak ada kawalan. Dan roti Perancis Singapura pun dah mahal juga sekarang ni di Singapura, kata Harun. Tetapi saya suka makan roti Perancis, dia makan dengan sup tulang merah. Selalu saya sebutkan, kalau saya pergi ke Johor dulu, saya pergi ke Keluang. Saya bertandang ke kedai Tuan Haji Ramli. Dia pengurusi Pertubuhan Melayu Keluang. Isteri dia pandai masak sup tulang merah. Mungkin orang Johor lah. Oh, sedap saya. Masa Muhammad Azman dia kata kalau dulu roti Bengali cicah dengan kari pun berebut. Roti Perancis, kata Syed Nur, anak saya buat main pedang. Memang dia panjang, dia kecil panjang saja. Dan bila dia potong-potong dalam tu sedap yang lembutnya, dia luar keras dan dicicah dengan sup tulang merah. Orang Singapura tahu. Saya cuba cari juga kalau di sekitar Lembah Kelang ni, tak ada, saya tak jumpa lagi. Setakat ni belum. Ada tu hari ada sekejap. Restoran je di Jalan Tengku Abdul Rahman. Apa nama restorannya tu? Tapi sekarang tak ada dah restoran tu. Bila di Tahir dia kata jangan makan pulut panggang, dia kata kita makan pulut udang. Sama lah tu Eddie. Jadi berbalik pada tentang ide roti Perancis ni kita makan dengan sup tulang merah. Dan lebih sedap lagi saudara kalau ada kacang pol. Kacang pol ni saudara dia macam kacang hijau, tapi bukan. Tapi cara masak itu macam bubur kacang. Dia begitulah saudara. Tapi atasnya tu ada dia letak creamer, ada letak telur separuh masak. Lepas tu kita makan dengan kacang dengan roti Perancis. Sedap saudara. Memang sedang menyelerakan roti Perancis. Tanya-tanya kawan-kawan di Singapura mereka tahu. Kalau saya ke Singapura, itulah keadaannya. Saudara Abdul Hamid dia kata harga buat umrah pun harga buat umrah balik hari, mungkin naik kot harganya. Itu keadaan saudara. Saudara Harun, memang beruntunglah anda berada di Singapura, pergi ke Arab Street. Cari sebuah kedai mamak tu, dia jual di kedai tu itu sup tulang merah, kacang pol. Kacang pol ni ada juga saudara di Johor Bahru, apa nama kedai tu. Malam-malam warga Singapura banyak turun di situ. Dekat apa nama tempat tu. Memang agak popular di Johor Bahru. Gang Gabir. Itu keadaan saudara. Tetapi tempat lain tak ada. Kegambaran saya, roti Perancis, makan isi dalam ni lembut. Luar keras. Tapi bukanlah makan seketul gitu saja. Dia potong-potong, ambil tu cicak. Aduh, sedapnya. Kalau waktu saya menjadi wartawan dulu, Kak Rubiah Suparman. Saya panggil Kak B. Rubiah Suparman, masa kadang-kadang kita bertandang ke kedainya. Dia ada sebuah kedai, restoran Putri. Kadang-kadang dia buat. Sebab dia orang Johor, orang Singapura. Dia tahulah. Saya rasa Syahid Nur dia kata roti Arab sedap. Roti Arab tu macam roti roti Arab memang ada, tapi saya tak tahu macam mana. Dia lepeh dia macam apa kita kata kita makan dekat kedai-kedai mamak tu yang masak dalam periuk dia punya pasu tu. Tu. Tapi roti Arab ni dia sekeping. Saya kurang. Saya lebih suka makan roti Perancis saudara. Saudara Rabrin Pasarat, semalam isteri saya beli ikan sepat kering. 2 ekor RM8. Astaghfirullahalazim. Tak mana naik mak? Saya tak tahu di mana naiknya, kenapa dinaikkan begitu.
Roti Perancis saudara Samsul Anwar, dia kata roti Perancis ni makan dengan sup di Pizza Hut memang sedap. Di Pizza Hut itu makan dengan sup. Tapi lebih sedap lagi saudara Samsul kalau makan dengan sup tulang merah. Ya cuma ada orang Johor tahu. Saudara Tahir, I'm lost compass please. Memang tak tahulah orang cerita pasal roti Perancis, anda bercakap roti Arab. Orang bercakap ini apa ini ini goreng cepedak, anda bercakap biji cepedak. Itu keadaannya ni. So you lost in your compass. Dia kata boleh lakin dekat dengan bomba. Mungkin ada situ. Oh, dekat belah lakin. Di lakin ada dekat dengan bomba. Ada kalau saya cari sini. Saudara Mat Nel, dia suka makan cakui dan tahu goreng. Tahu goreng. Tetapi di kedai nasi ayam apa nama selagi itu dia ada pie pit apa pie macam itu dulu kita panggil Singapore pie. Tapi dia panggil pie tea. Kedai pie tea itu apa chicken rice shop. Chicken rice shop dia ada pie tea. Dulu satu 10 sen je. Sekarang ni pie tea tu 5 tu 3 ketul tu rasa berapa ringgit? 7 ringgit apa. Itu juga sebenarnya dulu kalau kakak-kakak saya buat dia panggil Singapore pie. Dia ada sarang dia tu, dia tepung, dalam tu ada macam-macam sayur, lepas tu letak ada mayonis dan sebagainya, sedap. Itu dia seangkatan saudara Mat Nel dengan tahu goreng tu. Tahu goreng tu dalam tu ada dia punya kuah rojak, memanglah sedap makan petang-petang. Saudara. Sebab tu saya katakan kalau ada kedai restoran yang menjual makanan yang tradisional. Saudara Azli dia kata roti nan pun sedap makan dengan daging cincang. Itu roti nan ni sebenarnya yang sedap makan daging cincang ni kalau kita makan di kedai Pakistan. Dekat Chowkit tu saudara, ada satu kedai sahabat saya sekarang saya tak nampak pun. Dulu ada satu kedai tu saya suka makan. Dia memang makanan untuk warga Pakistan. Dia daging cincang tu dia punya roti nan tu memang terbaik lah. Jadi saya suka makan. Saya tahu kedai-kedai saudara. Sebab itu petang-petang ni kita bercerita pasal makan. Tapi makan macam-macam. Cuma badan tak gemuk. Itu saya heran saudara. Itu saya kata macam mana saudara tak lost. Saudara mesti cakui tiaw. Saudara Azli Abdullah. Waalaikumsalam. Saudara petang-petang begini. Saudara Muhammad Azman Man. Dia kata gerai tepi komplek Komtar di Johor Bahru. Dia tanya, itu ke? Dia kata. Saya tak tahu, dia bukan gerai, dia sebuah kedai restoran khas di Johor Bahru, Dangga Bay, dekat dengan Dangga Bay lah, tak silap saya. Ada satu, apa nama kedai restoran tu? Ramai. Malam-malam selalunya mereka yang punya motor besar. Ramai dah datang dari Singapura makan di situ. Di situ ada sup tulang merah. Dia ada kepelbagaian, ada dia punya ada gerai-gerai yang dia buat dalam tu, tapi satu restoran je lah saudara. Itu saudara Azman di Johor Bahru. Bagi saya itu makan roti Perancis dengan sup tulang merah. Bagaimana saya nak dapat di Kuala Lumpur saya tak tahu. Puan Azian Azizah, Puan Aizah Azian saya tak tahu. Apakah anda tahu tentang sup tulang merah? Tapi memang sedap. Tapi lepas tu dalam disediakan, cuma saya tak sesuai lah. Usia-usia yang tua-tua begini eloklah jangan makan dia punya tulang som-som tu, sebab dia sediakan straw untuk kita sedut dia punya som-som dalam tulang tu. Cuma makan dagingnya serta kuah dia kuah merah. Dia bukan boleh hirup macam sup, tidak saja, tapi dia panggil sup tulang merah. Tanya mana biar ni, dia kata komen lah. Ya, saudara Abdul Razak, apa khabar saudara? Saudara SKS, singgah selalu restoran. Ada biasa dengar nama ni. Di mana tu saudara? Oh ya, restoran singgah selalu di Johor Bahru. Itu maksud saya, di kedai singgah selalu ke? Saudara Akhir dia kata kat Uncle Don kan ada. Uncle Don di mana saudara? Dia sekarang ni rasa Uncle Don juga tak ada tulang merah tu. Ada sekejap dulu tu dekat Taman Tun pun dah tak ada dah sekarang. Singgah selalu restoran rasanya di Johor ke SKS. Saya musim kempen-kempen pelayaran saya pergi. Saya dalam pasrah dia kata dalam harga yang tak menentu kita rakyat terpaksalah membeli mengikut kemampuan. Saudara Kamisan Dahlan dia kata dekat Kajang ada ke sup tulang merah? Dekat mana tu?
Puan Hamidah Ahmad, dia kata dekat Istana Sirin. Itu di Johor, saudara. Istana Bukit Turin. Betul lah, saudara Aran awal dia kata dah tua-tua ni tak berani lah nak makan yang bukan-bukan. Saya cuma tidak menggalakkan makan dia punya dalam tulang tu. Kuahnya boleh makan lah, makan dengan roti Perancis. Saudara Aran. Saya lepas ni nak pergi ke apalah, kata orang sedap juga makan di Kemaman. Ada apa ini, restoran Aisata, buat nak makan sata katanya. Dan saya akan bertandang ke Kuala Terengganu, saudara, pada 29, tak silap saya, 28, 29. Apa gamaknya makanan sedap di sana? Saya memang nak cari makanan ya. Saudara Rubiah dia kata dah beberapa hari ni kurang sihat, jadi malah nak komen. Betul lah tu, Eddie Tahir. Kekasih anda, dia kata malah nak komen, dia kata. Saudara Putra Fila, dia kata Aziz Sate Kemaman. Aziz Sate ke Aziz Sata? Setengah orang kata Aziz Sata, sebab saya pergi ke Kemaman bulan lepas. Katanya kedai Aziz Sata. Ada orang cakap Aziz Sate. Dekat mana tu? Sebelah mana tu? Tengok juga. Sebab bagi saya, bila saya bertandang ke mana-mana, ini musim pilihan raya ni, saya akan bertandang, saudara. Tiap-tiap petang saya akan buat pencerahan. Saya akan pergi ke Kota Baru, Kelantan, tumpang kita kawan. Ada kawan saya dia kata nak bawa. Dia kata, piah battery week lah tu. Ke ni macam-macam lah. Putra Fila dia kata Aziz Sata Kemaman, Kuala Kemaman. Okey, Aziz Sata ya, bukan Aziz Sate Aziz Sata, insya-Allah. Kalau saudara berkesempatan, mari, kenapa tidak, mari kita datang waktu-waktu petang pukul 5 sambil saya buat live dekat situ. Kita berbicara daripada kedai Aziz Sata di Kemaman. Dan kalau saudara boleh undang saya mana-mana tempat yang boleh saya lebih pergi, kita buat di situ. Saudara Mat Nelly, Mamak, roti bakar cicah dengan 2 biji telur rebus setengah masak. Letak lada putih sikit. Sedap kata. Itu saudara, sekarang ni diorang panggil roti ketar. Saudara boleh prasarat petang ni nak jimat belanja, buat sambal ikan tenggiri, rampai telur pipit. Saudara, kalau macam mana jimat belanjanya? Kalau ikan tenggiri tu yang mahal. Saudara Harun, maaf, dia kata, tapi paling sedap pada saya dia makan dekat dengan rumah jimat sikit. Yang terbaik. Baiklah saudara, selamat menjamu saudara bersama keluarga. Saya mohon maaf, kadang-kadang kalau saya tersentuh, mungkin anda tak suka, tak setuju. Dan dalam sehari 2 hari lagi saya akan beritahu anda di mana saya berada. Rasanya nak round satu Melaya. Why not? Mari saudara kita round satu Melaya sepanjang musim kempen. Saya bersyukur sebab ada kawan yang nak bawa jadi supirnya untuk menjelajahi seluruh Melaya. Jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang.